Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita syukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kita ingin memanjatkan dengan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala perasaan gembira kita kerana Allah pilih kita untuk bersama-sama di dalam majlis ini, dan insya-Allah mudah-mudahan mendapat barakah dalam perbincangan kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini sama-sama kita minta ampun pada Allah atas kelemahan kita, sama-sama kita membesarkan Allah dan mengagungkan Allah dengan kalimah syahadah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pertama-tama kita sama-sama merendahkan diri kita pada Allah sentiasa. Kita sama-sama mahu mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun syahadah yang pertama. Mentauhidkan zat Allah ni maknanya apa? Maknanya kita kita merasakan dalam hati kita dengan sepenuh jazam, sepenuh kekuatan, ikatan, pegangan hati kita ni, bahawa Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Yang wajibul wujud ni, yang wajib wujud. Tuhan ni, Allah ni, dia wajib ada. Jadi bila kata mentauhidkan zat Allah, kita nak kena rasa Allah lah yang ada, yang wujud, yang wujud. Ini sifat nafsiyah, kan? Sifat zat Allah. Yang pertama sekali, dialah yang wujud. Jadi kalau dia wujud, habis yang lain-lain ni adalah makhluk Allah. Makhluk Allah dipanggil mazhar, yang menzahirkan, yang menzahirkan kewujudan Allah. Maksudnya kita melihat, namanya yang memperlihatkan kewujudan Allah. Macam itu. Jadi maknanya kita tengok diri kita, kita tengok anak-anak kita semua tu, kita tengok, kita pandang, kita renung, maka kita melihat bagaimana sesungguhnya semua ini adalah makhluk Allah. Dan adanya semua itu bukan sebab dia ada, tetapi sebab dia diadakan.
dia dijadikan. Ni kita kena sentiasa tanam dalam diri kita, sehingga kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah tu, yang pertama sekali, tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah saja. Ini disebut hakikat wujud. Jadi yang wujud ni siapa? Allah. Jadi makhluk ni, yang lain-lain kita ni diwujudkan, dijadikan. Jadi yang wujud tu Allah, dipanggil yang hakikat sebenar yang ada, itu adalah Allah. Jadi yang ada ni hanyalah merupakan diadakan, Allah jadikan, macam itu. Jadi kita mudah kita tengok. Jadi bila tengok sesuatu, kita latih, ini adalah makhluk Allah, Allah jadikan, aku ni diadakan. Ini kita nak mentauhidkan zat Allah, maknanya hanya zat Allah yang wajibul wujud, yang wajib ada. Yang wajib ada, kita ni diadakan. Boleh ada, boleh tak ada. Allah nak hapuskan, boleh hapus. Allah nak adakan, boleh ada, macam itu. Ini mentauhidkan zat Allah. Ini kena sentiasa kita latih dalam kehidupan kita, supaya mudah-mudahan bila kita benar-benar menetapkan, membenarkan, mengisbatkan zat Allah tadi, maka insya-Allah mudah-mudahan kita makin kenal Allah. Jadi bila kita faham itu, apa dia punya natijah dia? Natijahnya, maka sebenarnya yang ada semua ini hanyalah makhluk Allah. Dan yang ada ni hanyalah merupakan kepunyaan Allah. Allah punya. Dan Allah punya. Dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, yang ada di bumi, semua Allah punya. Jadi bila semua Allah punya, maka kita nak kena rasalah kepada sifat Allah pula. Sifat Allah pula, apa sifat Allah? Sifat-sifat Allah ni, kalau kita belajar sifat 20, ada 20 sifat yang wajib, ada 20 sifat yang mustahil, ada satu sifat yang harus. Ini semua kena belajar lah. Apa sifat Allah tadi? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsi dan sebagainya. Jadi maka kita melihatlah sifat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Jadi bila kita sebut tentang sifat-sifat Allah ni, sifat tu dia kan terlekat kepada zat. Maka kita melihat pula sifat Allah yang ada tadi. Bila kita melihat sesuatu berlaku, tu qudrah, iradah, tu kuasa Allah, itu kehendak Allah benda itu berlaku. Qudrah, iradah, ilmu, di dalam ilmu Allah benda itu berlaku. Jadi maknanya dalam kehidupan Allah yang maha hidup, al-hayah. Jadi bila kita mula meneliti sifat-sifat Allah dengan kehidupan kita, mengisbatkan sifat Allah, itu rukun syahadah yang kedua, iaitu sifat Allah dan juga nama Allah. Nama Allah apa? Dengan bismillah, dengan Allah ar-Rahman ar-Rahim. Jadi dan nama-nama yang lain lah. Jadi semua nama tu ada dia punya makna-makna ni. Jadi kita bermula mengenal Allah. Bila mula mengenal Allah, maka ada kekuatan kita, sebab kita ada Tuhan yang kita kenal. Kalau tidak, Tuhan yang kita tak kenal, kita ingat kita kenal Allah, tapi kita rupa tak kenal. Dan Allah bagi rezeki, kita ingat kan kita yang punya rezeki itu, padahal Allah punya. Allah bagi kita rumah, Allah bagi kita kereta, Allah bagi kita umur, usia kita, nyawa kita. Allah bagi keluarga kita, anak-anak, suami, isteri, mak, ayah, semua itu merupakan anugerah Allah. Maksudnya Allah yang punya. Jadi bila kita kata kenal Allah, maka kita kenal juga, rupanya dialah yang memberi, yang menganugerahkan. Barulah hidup kita tenang. Apa pun yang berlaku dalam kehidupan diri kita ni, yang baik kita boleh syukur, yang tak baik kita boleh sabar. Begitu juga yang berlaku kepada harta kita, begitu juga yang berlaku kepada keluarga kita, sama. Sama. Jadi semua yang baik itu kita syukur. Yang tak baik, yang mungkin kita rasa macam kurang enak sikit, itu ujian Allah juga. Maka kita boleh bersabar. Jadi barulah kita ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, sebut la ilaha illallah pun kita tak boleh nak faham. Bila kita kenal Allah, kita kenal sifat Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, Allah yang menjadikan tadi, perbuatan-perbuatan Allah tadi, af'al Allah, maka barulah kita dikatakan sebagai orang yang telah mengisbatkan rukun-rukun syahadah. Bila kita nak mengisbatkan rukun-rukun syahadah, isbat ni maknanya apa? Kita membenarkan, menetapkan
Kita memastikan, meyakini dengan sepenuh hati kita, tidak ada syak, zan dan wahan, tidak ada ragu-ragu, tidak ada sedikit pun perasaan tak betul. Semua betul belaka 100%. Maka bila kita telah membenarkan tadi itu zat Allah yang mawujud, zat Allah ni, mungkin mentauhidkan zat Allah ni apa? Kita ulang balik. Mentauhidkan zat Allah ni maknanya kita merasai hakikat yang wujud, yang ada hanyalah Allah. Allah yang ada, Allah ni wujud. Allah ni wujud. Habis makhluk ni apa? Kita ni bukan wujud, kita diwujudkan, kita dijadikan. Kita makhluk. Jadi kita rasa barulah, oh ni makhluk. Dajjal pun makhluk, semua makhluk. Kemudian sebab itulah kita nak kena bila faham yang ni, faham pula sifat Allah, nama Allah, kita tengok satu-satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, semua nama-nama Allah. Begitu juga sifat-sifat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dan sebagainya. Maka bila kita dah memahami sifat-sifat Allah, nama Allah tadi, kita kenal Allah, barulah hati kita tenang dengan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar, apa yang Allah tetapkan. Kita dah usaha, tiba-tiba tak berjaya, kita tenang. Sebab kita tahu yang bagi tak berjaya itu Allah. Kudrah dia, kuasa dia, iradah dia, kehendak dia. Maka kita boleh sabar. Tak apalah, Allah yang bagi. Bukannya Allah nak menzalimi kita kan. Allah telah pun mengharamkan sifat zalim pada dirinya. Jadi kita dah tahu Allah tak akan zalim kita. Allah ni maha baik, maha pengasih. Jadi kita pun boleh sabar, boleh syukur kan. Jadi taklah jadi kita sesat. Walaupun kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita sesat. Kenapa sesat? Sebab tak kenal Allah. Ini kita kena faham ni. Sebab tu kita kena ada belajar tentang ilmu untuk mengenal Allah. Kemudian selepas tu dalam rukun syahadah juga ialah yang keempat, yang terakhir ni ialah kita mengisbatkan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah, maka segala yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa semua kita terima. Semua kita terima. Segala yang Rasul suruh, semua kita buat. Segala yang Rasul SAW larang, kita tinggalkan. Itu maksudnya kita mengisbatkan. Kita menetapkan, kita membenarkan. Kita berpegang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah kita menegakkan syahadah. Jadi kenapa syahadah ni terlalu penting? Kerana kita akan berhadapan dengan tribulasi. Jadi hari ni kita nak tengok sikitlah tentang tribulasi. Tapi tribulasi maknanya ujian lah, rintangan, halangan, halangan-halangan yang dalam perjuangan. Perjuangan ni perjalanan kita nak menuju kepada redha Allah, perjalanan kita untuk menuju kepada kebangkitan. Ini ada dia punya tribulasi di halangan. Tapi kita tak nak sentuh tribulasi secara umum dan sebagainya. Kita nak fokus kepada keluarga. Yang dipanggil al-usrah al-mahdiyin, iaitu keluarga-keluarga yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung sikit. Sebelum kita pergi kepada itu, mari bersama-sama kita melihat satu ayat Allah dalam suratul Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Apa yang Allah gambarkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Di surah Al-Ankabut ni Allah gambarkan kepada kita apa? Tentang tribulasi, tentang halangan, rintangan, terutama di akhir zaman yang kita akan berhadapan dengannya ni. Tak lama lagi ni. Tak lama lagi kita akan berhadapan dengannya. Apa halangannya? Antaranya yang digambarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, dia kata apa? Bahawa manusia akan bersatu. Manusia ni yang musuh Islam, yang munafik di akhir zaman. Bahawa manusia akan bersatu menentang kamu. Kamu ni siapa? Orang beriman, keluarga yang beriman. Akan bersatu mereka menentang kamu.
dan kamu akan diperangi. Kamu akan diperangi. Maksudnya tribulasi ni sampai mereka akan diperangi oleh orang yang menyekat. Jadi kita akan baca kemudian sikit. Dia nak sebut kat sini, dia kata tentang satu tribulasi. Maka dalam ayat ni apa Allah sebut dalam surah Al-Ankabut tadi? Apakah manusia itu menyangka ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna? Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan sahaja? Kan? Dibiarkan sahaja berkata an yaqulu amanna. Mereka berkata saya telah beriman. Apakah kamu akan dibiarkan saja? Allah firman dalam surah Al-Ankabut ini. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji. Mereka tidak akan didatangkan dengan tribulasi, tidak akan didatangkan dengan fitnah, halangan. Apakah kamu dah cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kamu takkan diuji? Apakah kamu sangka begitu? Allah gambarkan kepada kita di dalam surah ini, dalam ayat ini. Maka walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji, kami telah mendatangkan halangan-halangan, rintangan-rintangan, fitnah, ujian, cabaran kepada orang-orang yang sebelum kamu. Jadi Allah SWT telah mendatangkan orang yang cakap beriman ni, bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti akan diuji. Sebab apa? Sebab Allah SWT telah menyatakan ini, sungguh-sungguh dia telah menguji orang sebelum kita. Sebelum kita ni, zaman-zaman Nabi dan Rasul sebelumnya, sebelum kita ni mak ayah kita, sebelum kita ni atuk nenek kita, sebelum kita ni mungkin sampai kepada para ulama, sampai kepada Rasulullah SAW, semua pakat-pakat kena uji belaka. Jadi maknanya Allah Taala telah menyatakan semua orang kena uji. Jadi kita mengucap dua kalimah syahadah saja, mengaku beriman kepada Allah, Allah akan uji kita. Jadi bukan orang kafir je yang diuji, kan? Orang Islam beriman. Kenapa? Fala ya'lamannallah allazina sadaqu, supaya Allah Taala akan membuktikan, akan terbuktilah di sisi Allah yang Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui, tapi Allah sebenarnya nak tunjukkan pengetahuannya itu, buktinya itu, siapa di kalangan mereka allazina sadaqu, mereka yang benar-benar beriman. Mereka yang benar-benar kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila kata kalimah syahadah betul daripada lidah, masuk ke hati, hati mentasdikkan, hati membenarkan, benar sungguh. Macam itu. Jadi kalau tidak, kita ingat kita boleh cakap je. Bila Allah bagi ujian, kita kata kenapalah ya Allah aku diuji, kenapalah ya Allah aku diuji, ya Allah janganlah aku diuji. Kita minta ke Allah. Kan ada orang kadang-kadang sebut dengan saya, janganlah uji saya dengan begini-begini kan. Jangan uji, bukan kita, bukan manusia yang menguji, Allah yang menguji. Allah yang menguji. Ni tak ada kena mengena dengan siapa-siapa dah. Nak sebut kat sini memang Allah menguji kita. Dan kemudian wala ya'lamannal kazibin, dan juga Allah akan membuktikan, Allah yang Maha mengetahui akan mengetahui, menunjukkan pengetahuannya kepada kita, siapa yang al-kazibin, yang menipu. Siapa yang menipu. Jadi sebab tu nak sebut kat sini orang yang beriman dengan orang yang berdusta dalam keadaan iman tadi, Allah akan uji dia. Inilah disebut tribulasi. Inilah disebut sebagai cabaran, rintangan, rintangan-rintangan yang mempunyai banyak hikmah-hikmahnya. Dalam surah yang sama, surah Al-Ankabut ayat 10 dan 11, kita tengok apa Allah gambarkan kepada kita secara ringkaslah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di kalangan manusia itu ada yang mengatakan yaqulu amanna billah, kami beriman kepada Allah. Kemudian disambung ayatnya, disambung lagi di belakang-belakangnya tu, dia kata fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'azabillah. Jadi apabila mereka disakiti oleh manusia, maknanya bila dia nak berjuang pada jalan Allah, dia nak menegakkan Islam, nak melihara iman dia, nak menjaga daripada sesat, nak ikut sistem Islam, nak ikut sistem Allah,
nak menolak sistem-sistem jahiliyah, nak menolak ajakan-ajakan seruan-seruan neraka Allah, tak mau bersama dengan majoriti yang mengikut apa? Yang mengikut arus, tak mau, maka mereka akan disakiti. Kan, mereka akan disakiti. Kan, maka Allah menjadikan pada mereka itu kesakitan, ujian daripada mana? Fitnatan nas, daripada manusia. Ni golongan-golongan yang mana ni? Ada di kalangan manusia yang berkata beriman pada Allah, yakin dengan Allah, yakin yang qada qadar, tapi apabila diuji oleh Allah dengan manusia yang menyakitkan dia, manusia yang menyakiti dia, sama ada dengan ancaman ke, tangkapan ke, kezaliman ke, pembunuhan ke, sebagainya, tiba-tiba dia mengatakan keazabillah, maka dia kata fitnatan nas itu, ujian sakit daripada manusia itu, inilah azab Allah. Dia kata ini azab Allah. Sebenarnya yang susah kita ni itu bukan azab Allah. Kena tangkap, kena penjara, kena bunuh sebahagiannya, kena seksa sebahagiannya. Ada yang dirampas hartanya, ada yang dihalau, ada yang dipenjarakan. Macam-macam. Dan dalam keadaan yang begitu, maka dikata kesusahan-kesusahan itu adalah merupakan azab daripada Allah. Sebenarnya apa yang sebenarnya? Kan, yang sebenarnya ialah digambarkan di sini, jika kamu itu Muhammad dan kita lah mendapat pertolongan daripada Tuhan kamu, tentu mereka akan berkata, mereka memberi alasan bahawa kami telah bersama-sama dengan kamu. Jadi bila dapat kebaikan pula, kita bersama-sama dengan orang beriman. Tapi bila dia uji, dia kata ini azab Allah, ni azab Allah, ni azab Allah. Padahal itu bukan azab Allah, itu ujian. Azab Allah lebih hebat daripada itu. Azab Allah apabila kita terlupa, terputus daripada Allah, itu azab Allah. Azab Allah bila Allah murka kita, masukkan kita dalam jahannam, itu azab Allah. Itu azab Allah. Tapi kalau ancaman manusia, siksaan manusia, pembunuhan dilakukan, ada yang kena penjara, ada yang kena boikot, macam-macam yang dilakukan oleh manusia, fitnatan nas tadi, itu bukan azab Allah. Itu adalah ujian yang dijadikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Jadi ada setengah manusia mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi bila diuji, dia kata ni azab Allah, ni azab Allah, maka dia pun tewas dengan ujian tersebut. Kan? Kemudian Allah gambarkan lagi, mereka ini bukanlah iman yang betul. Bukanlah iman yang betul. Jadi dia beriman, sakit sikit je dah tak berani dah. Dah tak berani dah. Sakit sikit dah takut. Dia ancam sikit takut. Saya teringat masa kami bincang-bincang dekat NGO lah, Tok Ki, PPIM pun ada, daripada doktor, daripada Mafim pun ada, Impact pun ada, NGO ni bergabung-gabung ni, kita bincang-bincang. Jadi bila bincang-bincang tu, kita kata kan suara kita ni sebahagian rakyat dah dengar lah gitu. Suara kita yang menyatakan tak puas hati dengan treatment daripada pihak-pihak tertentu yang tidak adil. Bawa ke mahkamah, mahkamah reject. Bawa mahkamah, kita pula yang disalahkan. Kan? Ada di kalangan kita yang sampai peringkat dituduh gila, masuk dalam ward psikiatris di Tanjung Rambutan, hospital bahagia selama sebulan. Padahal dia tu siuman, dia tu tak gila. Dia tuduh gila sebab bila dia tak nak menghalang kita bercakap. Kalau kita bercakap, maka dia kata kita boleh bawa bukti. So dia tuduh kita gila. Sebelum kita bercakap, dia tuduh kita gila dulu. Hantar ke hospital Tanjung Rambutan, di hospital bahagia tu. Kemudian disuruh duduk kat situ selama sebulan, dipantau oleh doktor-doktor yang merawat orang gila. Maka digambarkan dia dipaksa makan ubat-ubat penenang. Dipaksa. Kalau you tak behave, you tak boleh jumpa dengan keluarga you, dia kata. You tak behave, you tak boleh jumpa dengan keluarga you. Dia bagi makan pil, terpaksa makan. Entah pil apa dia bagi. Jadi lepas daripada sebulan, konklusinya tak gila. Tapi dah habis, orang dah lupa. Kes dah tutup, dia pun dah jadi tak berani dah. Duduk dalam hospital.
Jadi orang-orang yang diuji iman ni, Allah akan uji kita. Allah akan uji kita. Dan bila Allah uji kita, maka di situlah Allah menggambarkan ada di kalangan orang beriman itu yang sebenarnya hatinya tidak beriman. Belum beriman lagi. Kita ingat kita dah beriman dah. Kita ingat kita dah beriman, dah kuat dah iman kita, boleh semayang, boleh puasa. Dalam keadaan aman bolehlah semayang. Dalam keadaan aman bolehlah puasa. Dalam keadaan aman bolehlah baca Quran. Itu pun ramai tak boleh baca. Ramai tak boleh zikir. Dalam keadaan ketika susah, lebih lagi. Ketika makanan tak ada, lapar perut, ketika air tak ada, haus tekak ni. Ketika sakit kita ditekan ataupun diuji dengan kesihatan, tak sihat, nak bangun pun susah, maka masa tu nak beramal lagi payah, lagi payah. Maka orang-orang yang beriman yang tidak benar tadi, maka dia akan kata inilah azab Allah, inilah azab Allah. Disalahkan Allah. Dan kemudian dia pun berpaling daripada Islam. Dan kemudian Allah SWT bila berikan kebaikan pada dia, pertolongan pada dia, beri pula alasan, sebab kami ni sama dengan orang beriman. Sebab kami ni sama dengan orang baik-baik ni, kami jadi baiklah. Sebenarnya yang baik yang dimaksudkan tu tak baik. Yang baik tu munafik. Tapi dia ingat dia dah sama dengan orang baik dah. Begitulah. Bukankah Allah amat mengetahui isi kandungan pada dada manusia itu? Sesungguhnya Allah mengetahui mana yang benar-benar beriman. Wala ya'lamannallahu allazina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Allah Maha mengetahui siapa yang beriman dan Allah Maha mengetahui siapa yang munafik. Dan daripada itulah di sini kita lihat sebenarnya di akhir zaman tribulasi yang datang dalam bentuk tipu daya, dalam bentuk ancaman, dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kesakitan, dalam bentuk perpecahan. Kita dipecah-pecahkan dengan pandangan-pandangan yang kita kata berbeza, berpecah-pecah dan sebagainya. Segala itu adalah merupakan satu tapisan, satu proses tapisan. Tapisan apa? Tapisan Allah SWT untuk mengeluarkan orang yang beriman dengan orang yang munafik. Orang yang beriman dengan orang yang munafik. Kenapa? Orang munafik ni kan, sebenarnya dia tidak beriman. Sebenarnya dia tidak beriman. Jadi sebab itulah kita nak kena membina kekuatan-kekuatan, terutamanya di dalam baitul muslim, dalam rumah tangga Islam. Sebab itu al-usrah al-mahdiyin, keluarga-keluarga yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah merupakan keluarga-keluarga yang mendapat rahmat dan barakah daripada Allah. Jadi dalam Islam kita kena yakin di sini, apa pun ujian, halangan, rintangan yang berlaku kepada diri kita dan yang berlaku kepada keluarga kita, maka semua itu adalah merupakan satu tapisan. Satu tapisan. Satu digambarkan sebagai proses untuk Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita. Mendidik kita. Jadi sebab itulah Islam ni bukan hanya teori. Islam ni bukan hanya mengajar dan belajar. Islam ni adalah merupakan kehidupan kita. Kehidupan yang diuji dengan tribulasi yang berbagai-bagai. Dengan ujian yang berbagai-bagai. Terutamanya di akhir zaman. Kita akan berhadapan dengan pelbagai ujian-ujian tadi. Dan sebab itulah jiwa kita, jiwa manusia yang memang seronok dengan kebaikan, kesejahteraan, akan mengelakkan diri kita dari berhadapan dengan kesusahan dan kepayahan, sehingga akhirnya Allah uji kita dengan kesusahan dan kepayahan itu, menyebabkan hati kita bertambah kuat. Itu sebenarnya tujuan nak tarbiyah. Jadi Allah sayang kat kita. Bila kita sakit tu, kita ingat sakit, rupanya sakit tu nak tarbiyah diri kita. Kita ingat takut tu nak tarbiyah diri kita, nak membersihkan hati kita. Mungkin kita terlalu suka sangat, terlalu seronok sangat, terlalu sayang sangat dengan dunia yang ada bersama kita, maka Allah uji dengan dunia tersebut. Ada orang yang sayang dengan pekerjaan, siang malam bekerja, dedikasi penuh dengan kesungguhan, tiba-tiba kena berhenti kerja, dibuang kerja. Kenapa tak nak buang kerja? Kenapa dibuang kerja? Kerana dia tak ambil suntikan tertentu, ataupun dia tak ikut SOP tertentu. Contohlah sekarang ni kan orang duk banyak cakap. Kenapa dia dibuang kerja? Kerana dia tak ikut arahan bos dia. Yang bos dia tu suruh buat maksiat,
Bos dia tu tak mau dia bercakap yang benar. Saya mendapat satu maklumat. Saya nak dedahkan kat sini kerana orang-orang tertentu tak boleh dedahkan. Apa maklumat yang saya dapat? Daripada satu kajian. Jadi ni nak dapat daripada mana ni? Kalau saya sebut sumber rujukan ni, dia akan jadi satu yang besar lah. Tapi saya nak suruh tuan-tuan kaji sendirilah, tanya sendiri. Daripada satu kajian yang dilakukan di Malaysia, mereka yang mendapat kreditis, yang sakit jantung, jantung. Ada sebahagiannya meninggal dunia, sebahagiannya sakit myokarditis. 100% telah divaksin. Ini kajian. Ini data. Data tu ada dekat KKM. Lepas ni dia padam data tu, saya tak tahulah. Jadi nak sebut kat sini, kan, ada juga benda-benda yang kita nak cakap tak boleh cakap. Bila saya tanya kenapa tak boleh cakap benda ni, dia kata tak boleh, kalau cakap saya kena buang kerja ni. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, janganlah ambil saya punya cakap ni, buat kajian sendirilah nak tahu betul tak betul, kan. Jadi nak sebut kat sini, ada masa-masanya sampai dibuang kerja, nak pertahankan kebaikan, kebenaran. Saya kata, bolehlah kita sembunyikan fakta-fakta ni. Kita boleh sembunyikanlah fakta-fakta ni. Tapi depan Allah besok, jawablah. Berapa ramai umat Islam yang dah meninggal dunia? Berapa ramai umat Islam yang dah sakit hari ni? Kita masih menyokong, kita kata perancangan-perancangan jahat yang ada. Masih menyokong pengkhianat-pengkhianat negara yang ada. Berapa ramai yang sakit dan mati hari ni? Kita masih lagi tak nak siasat, tak nak analisa, tak nak tengok data yang sebenar. Masih lagi berpegang dengan fatwa-fatwa lama bagi mereka yang berfatwa. Masih lagi berpegang dengan fatwa lama. Kenapa tak berubah lagi? Daripada pandemik jadi endemik, jadi tak ada apa-apa. Sekarang ni pun masih lagi paksa orang pakai tutup muka. Dan setengah-setengah tempat masih lagi jarak. Macamlah jarak tu boleh mengelakkan kita daripada jangkitan COVID-19. Contohnya, sekarang jadi COVID-22. dah 2022, kan. Baik, jadi nak sebut kat sini, kan, bila kita sayang sangat dengan dunia, jawatan kita, pangkat kita, Allah akan uji dengan apa yang kita sayang tadi. Kita sayang sangat dengan kawan-kawan, Allah akan uji dengan kawan-kawan kita. Kita sayang sangat dengan keluarga, Allah akan uji dengan keluarga kita. Ini kita sebut ujian Allah. Allah uji. Saya dapat beberapa berita daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita ni, ada di kalangan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang berpisah, kan, sedihlah, sedih. Allah uji dan kemudian berpisah. Ada sebab suaminya, ada sebab isterinya, ada sebab anak-anaknya, kan, adalah macam-macam. Semua orang diuji, semua orang sedang diuji. Tapi jangan nampak ujian itu sebagai azab Allah. Ujian itu sebagai satu proses. Allah nak didik kita, Allah nak baiki hati kita, Allah nak tingkatkan iman kita. Kita sayang sangat benda, Allah ambil benda tu daripada kita. Kenapa? Allah nak uji kita ni betul-betul ke beriman ke Allah, betul-betul ke sayang ke Allah, ke kita sayang dengan benda yang Allah uji tadi. Ini proses penapisan. Sebab tu saya nak petik sekali lagi apa yang digambarkan oleh Imam Al-Banna rahimahullah dalam menghadapi bencana, terutamanya di akhir zaman. Dia mengatakan, saya bacakan ucapan dia, bahawa manusia yang bukan Islam, yang kafir, yang kufur, yang musuh Islam akan bersatu menentang kamu. Manusia akan bersatu menentang kamu. Kamu siapa? Yang beriman, orang yang tegakkan Islam, orang yang nak bangkitkan Islam, nak tajdidkan Islam. Mereka akan menyerang, mereka akan bersatu. Sebab itu kata Rasul SAW, al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu, kekufuran yang memusuhi Islam itu adalah merupakan satu saja sistemnya. Dia bukan namanya Hindu, namanya Kristian, namanya Yahudi, namanya apa pun, Zionis, apa pun nama. Nabi kata apa? Al-kufru millatu wahidah.
Kekufuran itu adalah satu sistem. Satu kelompok, satu gerombolan yang akan memakan orang beriman, menyerang orang beriman, menghancurkan orang beriman. Sebab itu kata Al-Banna rahimahullah, dia kata bahawa manusia akan bersatu menentang kamu. Ini akhir zaman dia akan sampai peringkat macam itu. Sebab tu kekuatan kita bukan hanya sekadar kekuatan individu, mesti kita bentuk kekuatan keluarga. Al-usrah al-mahdiyin mesti dibina. Keluarga yang mendapat hidayah mesti dibina. Kenapa? Bila keluarga yang dapat hidayah dibina, anaknya, maknya, ayahnya, suaminya, isterinya, semua dalam keadaan ditarbiah, hidup dengan kekuatan, maka barulah bila berhadapan dengan ujian, barakah Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah akan datang. Akan datang. Sebab tu kita jangan ingat, aku semayang, aku semayang cukup dah. Aku baca Quran cukup dah. Anak aku tak semayang, tak apa. Dia dah besar dah. Bukan tanggungjawab aku. Jangan. Nanti dia akan jadi musuh kita. Dia akan jadi musuh kita. Isteri-isteri kamu, pasangan-pasangan kamu, anak-anak kamu, harta kamu akan jadi musuh kamu. Ni Allah ingatkan kita. Jadi sebab tu nak gambarkan kat sini, tribulasi itu akan datang, memuncak, menyerang individu, menyerang keluarga dan juga menyerang organisasi jamaah Islam, taifah Islam. Dan kamu akan diperangi. Al-Banna mengatakan akan diperangi. Orang-orang akan menyekat mata pencarian kamu. Dia akan sekat mata pencarian kamu. Dia kata. Maknanya nak cari rezeki tak boleh dah. Sekarang pun dah nampak dah, dia serang kita dengan chemical, diserang kita dengan biological weapon. Kita tengok hari ni norma baru, banyak orang-orang yang muflis, bankrupt, perniagaan mereka terpaksa ditutup, jatuh. Kenapa? Diserang. Itu dah sudut serangannya. Yang dipecat sahabat-sahabat kita ataupun orang-orang Islam, kawan-kawan kita yang ada di Malaysia ni, yang dipecat, yang disekat daripada mata pencarian. Pintu-pintu penjara akan dibuka buat menerima kamu. Dan kamu akan menjadi tetamu penjara. Kamu akan duduk dalam penjara tu, jadi tetamu dia. Jadi Al-Banna kata, apabila sampai peringkat tu, sampai peringkat orang beriman ni, bukan sahaja mereka ditentang, diboikot, difitnah, macam-macam disebut, begitu juga mereka akan diperangi, mata pencarian akan ditutup. Dan kemudian selepas itu, penjara pula, pintu penjara dibuka. Ini tribulasi, ini semua tribulasi. Ini bukan azab Allah. Ini bukan azab Allah. Kita ingat, azabnya aku tak dapat kerja, azabnya aku tak dapat makan, azabnya aku kena seksa, azab, sakit, memang sakit. Memanglah kita, tapi itu bukan azab Allah. Itu ujian Allah. Allah nak tapis hati kita ni. Allah nak tapis hati kita ni. Anak-anak kita, isteri, suami kita, pasangan kita, keluarga kita, kawan-kawan, sahabat kita, semua akan berhadapan dengan tribulasi ini. Dan dalam satu ucapan yang lain, Imam Al-Banna rahimahullah telah menyatakan, demi sesungguhnya kamu akan diuji dalam harta benda. Akan diuji dengan harta benda kamu, akan diuji dengan jiwa raga kamu sampai nyawa. Kamu akan dengar kata nista yang banyak, fitnah, celaan, antivirus lah, anti vaksin lah, anti kemajuan lah. Ni nak patah balik kepada pertanian ni, nak patah balik kepada penternakan ni. Jadi orang kampung, kita dia jadi orang bandar, tapi dia jadi orang kampung. Buat apa dia jadi orang kampung kan? Patah balik petani semua ni, jadi orang miskin balik pasal apa? Ini semua anti-establishment dia kata. Ini grup-grup anti-establishment. Nak duduk kat hutan, buat apa duduk hutan? Ini semua grup-grup anti-establishment, anti kemajuan, anti vaksin, semua anti belaka. Maka kamu akan dengar kata-kata nista,
kata-kata celaan, kata-kata fitnah banyak daripada ahli kitab sebelum kamu. Daripada orang-orang Yahudi, orang Nasara dan pengikut Yahudi dan pengikut Nasara. Jangan kita caci orang, tuan-tuan. Jangan kita caci orang. Kan juga daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menyekutukan Allah. Memang kita akan dengar orang cakap macam-macam ni. Tiba-tiba kata ni sesat, ni sesat, ni sesat. Ini sesat ni, ajaran sesat ni, dia kata. Yang betul sesat tu tak apalah. Yang sesat contohnya, mereka yang menyatakan bahawa kita ni dah sampai peringkat yang baik-baik sebagainya, semua dah tak payah sembahyang apa, itu sesat, betul. Itu semua sesat. Yang sesat betul lah. Tapi yang tak sesat, dituduh sesat hanya kerana tak nak ikut apa yang mereka nak, iaitu mengikut global, mengikut international, yang di belakangnya ada Al-Masih Dajjal, yang di belakangnya ada Iblis. Tuan-tuan rahmat Allah, saya buat kajian 32 tahun lebih. InsyaAllah saya tahulah, tak banyak pun sikit. Tak banyak pun sikit saya tahulah. Dan saya pernah mendedahkan kepada tuan-tuan sebahagiannya. Ada yang kata ni kumpulan-kumpulan pakatan jahat ni konspirasi. Tak sebut kat sini, kalau betul lah ini konspirasi, cubalah tengok sungguh-sungguh siasat. Sekarang ni bukan teori, dah jadi fakta. Dah jadi fakta. Jadi dituduh dengan tuduhan yang berbagai-bagai daripada ahli kitab, Yahudi, Nasara, dan kemudian dituduh juga orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang yang musyrikin, yang munafikin. Supaya apa? Supaya kamu sanggup bersabar, kata Al-Banna. Kenapa datang ujian-ujian ini? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak mentarbiah kita, mendidik kita sehingga kita boleh sabar. Jangan lawan. Provokasi dia buat provokasi, berdebat. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kata jangan berdebat. Jangan berlawan-lawan, sebab berdebat-debat ni melemahkan kamu. Kita jangan berdebat. Tapi hari ni ramai suka berdebat, nak membuktikan kepandaian masing-masing. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita janganlah berdebat-debat, berbahas-bahas ni. Kita berkongsi maklumat, sudahlah. Nak terima, terima. Tak nak terima, tak apa. Kita toleransi, bersabar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita supaya kita sanggup untuk berhadapan dengan tribulasi itu dan bersabar. Sanggup berhadapan dan bersabar. Inilah Al-Usrah Al-Mahdiyin. Jadi Al-Usrah Al-Mahdiyin ni, dia bukan menjawab semua tuduhan. Dia bukan menjawab semua fitnah. Dia bukan melawan segala provokasi. Provokasi, kita lawan. Bukan. Al-Usrah Al-Mahdiyin nombor 1, bila Allah datangkan kepada mereka tribulasi, rintangan, cabaran, ujian, nombor 1, dia sanggup bersabar. Sanggup bersabar. Sabar ini sebahagian besar daripada al-iman. Apa tanda sabar? Apa tanda sabar? Tanda sabar kita tidak komplain. Tak komplain ke Allah. Nombor 1. Ya Allah, kenapalah aku miskin? Ya Allah, kenapalah aku sakit? Ya Allah, kenapalah engkau uji dengan ujian ini? Ya Allah. Ya Allah, tu tanda iman. Tanda iman yang ada sabar. Dia tak komplain ke Allah. Apa dia kata ke Allah? Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Aku sakit, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui. Dia nak minta sembuh pun malu ke Allah. Nak minta sembuh pun malu. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui, ya Allah. Aku serahkan engkau, ya Allah. Dia tak komplain ke Allah. Itu makna sabar. Sebab Allah yang menentukan qada dan qadar. Nombor 1, Al-Usrah Al-Mahdiyin. Bila berhadapan dengan tribulasi, dia nampak inilah proses Allah nak didik dia, Allah nak jaga dia, Allah nak pelihara dia, Allah nak meningkatkan diri dia, Allah nak meningkatkan lagi kemuliaan dia dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia rasa yang paling mulia di sisi Allah ialah yang mana yang paling bertakwa, maka dia sabar. Oi, kena sabar. Sabar ni masa bila? Sabar ni masa sakit tu lah nak kena sabar.
Masa takut tu nak kena sabar. Bukan sabar masa sekarang kita tak diuji apa-apa, tak ada ujian A, ujian B, tak ada ujian, kita relax aja. Itu bukan sabar. Sabar tak? Saya sabar, saya sedap. Sabar tu masa sakit tu tak sabar. Masa diancam, masa takut tu kita nak sabar. Masa kita marah. Masa marah tu nak sabar. Marah kerana Allah, kita sabar. Kita ambil semayang, kita solah 2 rakaat. Allahu Akbar. Menggigil ni marah. Menggigil marah ni. Kita pula memang ada baran, kan? Allahu Akbar. Menggigil ni marah ni. Orang fitnah kita ke, orang ngumpat kita ke, orang tipu kita ke. Allah uji kita dengan ancaman ke, nak kena buang kerja ke, macam-macam lah. Ancaman-ancaman kesihatan ke. Apa sahaja. Tengah marah ni. Bukan marah tu kita pecahkan TV, pecahkan pasu, pecahkan pinggan, baling, playing sosial. Pinggan pecah. Kan? Kita tumbuk orang, kita sihir orang, kita bunuh orang. Bukan. Sabar ni nombor 1. Bila gigil ni, tak komplain pada Allah. Tak komplain pada Allah. Ambil semayang 2 rakaat solat. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar tu, Allah lebih besar, lebih agung, lebih sempurna, lebih hebat daripada masalah aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pemelihara, pelindung aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni ketika marah ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Genggam. Kufu aydiyakum. Kamu genggam tangan kamu, wa aqimus salah, dan kamu pergi solat. Ini ketika sakit, ketika susah, ketika payah, masa tu nak kena sabar. Kalau masa biasa-biasa tak perlu sabar. Masa suka tak perlu sabar. Nak sabar apa? Ketika tu nak kena syukur. Ketika tu nak kena syukur. Jadi tribulasi ni memang Allah nak uji kita. Kita cakaplah saya beriman. Tapi tak sabar. Di mana bukti iman kita? Nombor 1, tanda sabar, kita tak komplain ke Allah. Malu kita. Sebab Allah bagi. Allah bukan zalimi kita. Allah bagi kepada kita. 1, untuk membersih, meningkatkan diri kita. Yang kedua, tanda sabar, kita tak cakap kat orang lain. Kita tak mengadu pada manusia. Minta manusia tolong kita. Tak. Kita minta pada Allah. Minta pada Allah. Bukanlah maknanya tak boleh jumpa doktor, nak berubat. Bukan. Pergilah jumpa doktor sebagai usaha. Jumpa kaunselor sebagai usaha. Tanya soalan kat ustaz sebagai usaha. Tetapi hati kita, pergantungan kita, penyelesaian kita pada Allah, kita mengadu pada Allah. Mengadu pada Allah, ya Allah, Engkau bagi aku sakit, ya Allah. Engkau bagi aku susah, ya Allah. Aku tak tahu nak buat apa, ya Allah. Ya Allah, dan suami aku tinggalkan aku, ya Allah. Aku ada 4 anak, ya Allah, kecil-kecil. Aku tak boleh bekerja dah. Nak buat apa, ya Allah? Nak buat apa, ya Allah? Dah tak ada dah tempat bergantung, tempat suami dia cari rezeki, dia dah keluar. Mengadu ke Allah. Hati mengadu ke Allah. Sebab penyelesaian daripada Allah. Penyelesaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda sabar. Tanda sabar, kita tak minta tolong makhluk. Kita tak minta tolong pada manusia. Bukan kata tak boleh jumpa, boleh jumpa. Tapi kita jumpa dalam rangka usaha yang Allah perintah. Tapi penyelesaiannya, pergantungannya, pengaduannya tadi kepada Allah. Mengadu ke Allah, tanda kita sabar. Ada iman, sabar, kita mengadu pada Allah. Jangan mengadu pada manusia. Kecuali nak dapatkan nasihat daripada dia. Contoh, kita sakit, ya Allah, sakit, kita minta ke Allah. Ya Allah, sakit, ya Allah. Macam mana nak buat ni, ya Allah. Berilah petunjuk pada aku, ya Allah. Beri hidayah pada aku. Minta ke Allah. Pergantungan pada Allah. Mengadu ke Allah. Lepas tu besok pergi jumpa doktor. Jumpa doktor bukan mengadu pada doktor. Nak tanya pandangan doktor. Macam mana doktor nak buat ni? Saya sakit ni. Sebab Allah perintah kita berusaha. Allah perintah kita berikhtiar. Bila doktor kata buat-buat, tak jadi, tak sembuh, kita patah balik ke Allah lagi. Ya Allah, aku dah usaha, ya Allah. Berilah petunjuk pada aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Mengadu ke Allah lagi. Mengadu ke Allah. Jangan mengadu ke doktor. Jangan mengadu pada Allah dengan doktor, dengan ustaz, ustazah,
dengan sahabat-sahabat yang ada ilmu, dengan kawan-kawan kita, kita cakap dengan dia bukan nak mengadu masalah, cakap dengan dia nak minta pandangan. Kita ni jahil, kita nak tahu macam mana ustaz nak buat ustaz, macam mana saya ni tak tahu, boleh tak ustaz bagi panduan sikit. Bukan minta tolong kat ustaz, minta tolong kat Allah. Ustaz ni, kaunselor ni, doktor ni, sebagai kita usaha, sebab Allah perintah kita usaha nak selesaikan masalah ni. Itu semua usaha kita. Ada kalanya selesai, ada kali tak selesai, sebab Allah yang memberikan penyelesaian. Jadi bila berhadapan dengan tribulasi, kita always tanda kita beriman pada Allah, tanda kita sabar. Kita jangan kita cari penyelesaian pada manusia. Jumpa orang ni, kita contohlah, kita berniaga, tak dapat untung sebagainya. Jadi kita tahu ni dekat pilihan raya ni ramai ni, nak dekat pilihan raya, maka dia pun pergi jumpa orang ni, mengharap pada manusia bagi bantuan. Jumpa dengan Datuk, saya ni berniaga kat sekian-sekian, Datuk, bolehkah Datuk bagi saya bajet sikit, sekian, Datuk. Berharap pada manusia. Jangan berharap dengan manusia, jangan bergantung dengan manusia, jangan minta tolong dengan manusia, tapi berusaha minta tolong dengan Allah, bergantung pada Allah, berharap pada Allah, mengadu pada Allah. Pergi jumpa manusia, usaha. Datuk, saya ada masalah modal. Saya nak tanya, kok Datuk boleh tolong saya dari sudut nak pinjamkan modal. Kalau Datuk setuju, alhamdulillah, syukur saya ke Allah. Sebab Datuk boleh bantu saya, insya-Allah bila saya dapat ni, saya bayar balik. Bukan minta tolong ke dia, kita usaha nak dapat modal, usaha tak apa. Tapi Datuk tak bagi. Tak bagi. Kamu ni tak pandai berniaga, sebenarnya saya tak nak bagi. Tak apa Tok, alhamdulillah, terima kasih Tok. Saya cuma tanya jelah, kok Datuk boleh tolong menolong sesama Islam. Tak apa Tok, kata tak boleh. Saya bergantung pada Allah, bukan bergantung pada Datuk. Kan? Tak dapat tu, cari lain pula, usaha lain pula kan. Modal, dana banyak, modal banyak, dana. Ni kita nak buat pertanian ni, alhamdulillah, ladang rakyat ni. Alhamdulillah, saya berjumpa dengan berbagai orang-orang yang cerdik pandai sebagai usaha kita lah. Untuk mengembangkan kekuatan perladangan rakyat ni. Alhamdulillah, jumpa orang-orang yang boleh memberi cadangan-cadangan penyelesaian. Alhamdulillah, ada penyelesaiannya, insya-Allah. Semua daripada Allah belaka. Baik, jadi sabar, kita jangan mengadu pada manusia pun, mengadu pada Allah. Dengan manusia, kita usaha minta pandangan, minta sesuatu yang mungkin ada pada dia yang Allah bagi, kan? Sebab dia tu bolehlah kita dapat menyelesaikan masalah kita, tapi minta pada Allah. Ya, sebab itulah kamu akan segala ujian tu untuk tengok sama ada kamu ni bersabar atau tidak bersabar, dan bertakwa. Ini baru takwa. Ini baru bertakwa. Dan Allah murka tahu kalau kita minta pada manusia. Allah murka kat kita. Kita jangan minta pada manusia, minta pada Allah, kan? Maka itulah yang paling bagus, yang paling utama. Jadi inilah kita gambarkan bagaimana daripada ayat surah Al-Imran ayat 76. Cuba tengok surah Al-Imran ayat 76. Jadi ujian sebenarnya, tribulasi sebenarnya adalah merupakan sunnah Allah. Ini merupakan peraturan Allah. Memang Allah jadikan. Allah nak naikkan darjat kita, Allah nak tingkatkan kematangan kita, Allah nak tingkatkan kekuatan kita, Allah nak hapuskan dosa kita, Allah nak hapuskan segala keaiban kita, Allah nak jadikan kita orang yang lebih baik lagi. Maka ada ujian dan tribulasi. Jadi ujian ni sunnah Allah. Allah nak upgrade kita kepada satu peringkat yang lebih baik, maka Allah bagi kita ujian. Macam kita nak naik kelas lah. Kita belajar, kan? Kemudian lepas tu nak akhir tahun ada periksa, ada ujian, test. Nak masuk universiti ada SPM. Itu baru nak masuk matrikulasi ataupun asasi sains. Lepas masuk asasi dengan matrikulasi, ada ujian pula, baru boleh masuk universiti. Contohnya. Jadi kita nak dapat Jannatul Firdaus, kita nak dapat redha Allah, nak dapat syurga Allah, nak meningkatkan darjat kita, nak buang segala rawasib jahiliyah, segala karat-karat jahiliah, segala dosa-dosa kita nak buang, itu Allah uji kita. Sebab tu kalau orang yang takut diuji, kenapa? Datang bos dia, Datuk, ya Datuk Seri, Datuk kena sebut tahu dalam fatwa Datuk yang bahawa ubat kita ni, inilah ubat ni mustajab, harus dan wajib ni.
Harus dan wajib macam mana? Harus, haruslah orang ambil boleh tak nak ambil boleh, tapi wajib bila kerajaan suruh wajib ambil. Oh, macam itu ke? Macam itu. Nanti saya tengok mana ayat yang kita boleh gunakan, mana hadis yang kita boleh gunakan. Sebab yang cakap tu pemerintah, yang apa? Yang dah bagi arahan. Datuk jangan pandai-pandai kata haram pula ni. Kenapa? Kali kita dah beli dah. Vaksin dah beli. Datuk kena keluarkan fatwa yang boleh pakai, kena pakai baru betul. Kalau tidak nanti rugi kerajaan rugi. Oh, yalah. Sekarang ni kita pandemik sekarang ni, pandemik ni kena pakai ubat ni sekarang. Tak ada dah lain. Nampak. Jadi alim ulama kita ikut cakap bos dia. Bila kata kenapa ni bos nak macam itu? Tuan-tuan rahmat Allah Taala, siapa-siapa yang takut kepada manusia, takut kepada penguasa yang zalim, bukan penguasa yang baik, bukan penguasa yang bertakwa, bukan penguasa yang beriman, penguasa yang zalim, yang tidak hanya mementingkan duit saja, kewangan. Aku ada komisen ni daripada ni, aku dapat sekian-sekian daripada ni kan. Kau kena luluskan kan, kena bagi fatwa, masjid kena buat macam gini. Maka sesiapa yang takut bos dia daripada Allah, yang takut penguasa daripada Allah, Nabi gambarkan mereka yang takut kepada penguasa, yang dekat dengan penguasa, takut kehilangan apa, maka mereka itulah orang-orang yang jauh daripada Allah. Bismillah. Dekat dengan makhluk, kita jauh daripada Allah. Habis saya sayang sangat dengan suami saya. Saya sayang sangat dengan isteri saya. Kalau saya tak buat macam ni, nanti dia tinggalkan saya. Dia buat macam ni tu apa? Macam ni tak elok lah, benda tak elok. Saya nak. Bos saya pun cakap ni, saya kena buat. Kenapa? Nanti dia buang kerja saya. Siapa-siapa yang dekat dengan makhluk, sedangkan makhluk itu bermaksiat, maka dia akan jauh daripada Allah. Bismillah. Ada sekat dekat kongkong. Ni nak sebut kat sini, Allah akan uji kita ni. Allah akan uji kita dengan tribulasi. Dan ujian-ujian itu datang kepada kita, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada keluarga kita. Ini kita sebut Al-Usrah Al-Mahdiyin. Al-Usrah Al-Mahdiyin. Bagi pejuang Islam yang laki-laki ni, mereka yang nak bangkit, mereka yang nak bersama-sama dengan Islam, nak menegakkan Islam, rintangan pertama, tribulasi pertama ialah wanita. An-Nisa. Rintangan pertama. Sama ada wanita itu adalah seorang yang dalam keluarganya atau wanita yang di luar keluarga. Jadi kalau kita hari ini nak duduk dalam Islam, nak menegakkan Islam, nak bangkit bersama Al-Mahdiyin, maka laki-laki ni rintangan dia yang pertama sekali ialah wanita. Wanita pula rintangan yang pertama sekali ialah lelaki, pasangan dia. Maka di sinilah kita melihat contohnya wanita tadi, dia berperanan yang sangat efektif. Sama ada dia boleh menjadi sumber nikmat, sumber dia memberi kekuatan pada keluarga, ataupun menjadi sumber kecelakaan. Jadi wanita ni dia boleh jadi sumber nikmat, maknanya memberi kekuatan kepada pejuang-pejuang Islam ni untuk sama-sama memperjuangkan hak Allah, kebenaran Allah tadi, ataupun dia menjadi sumber kecelakaan. Jadi pasangan kita tu kita kena hati-hati. Ini disebut perempuan, laki-laki pun sama, kan? Jadi di dalam hal ini sebelum kita bercakap tribulasi yang di luar, insya-Allah kita akan sentuh tribulasi yang kharijiyah, yang luar. Itu kita akan sentuh nanti insya-Allah. Hari ini saya nak sebut dakhiliyah. Ujian, rintangan di dalam keluarga kita. Sebelum kita cerita pasal macam mana nak menguruskan rintangan tadi tu, kita tengok dulu. Apa dia rintangan? Rupanya pasangan kita.
dia boleh menjadi sumber kepada kebaikan, nikmah yang betul, ataupun sumber kepada kecelakaan. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini ada banyak perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Orang itu masa bujang ni kuat, tapi bila berkahwin dia lemah, tak kuat dah. Masa di universiti kuat, cakap kan, bom. Bila dah kahwin senyap aja, tak ada buat apa-apa pun. Dan ramai juga yang gagal ketika hidup bersuami isteri, gagal. Jadi sebab tu kita nak kena tengok panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa gagal? Kerana rupa-rupanya perkahwinan tidak mengikut syariat cara Islam, terpengaruh dengan lahiriah. Jadi perkahwinan tu mula-mula tadi tu dia terpengaruh dengan lahiriah aja, sehingga membutakan mata mereka melihat keadaan yang hakiki, keadaan yang sebenar. Jadi kita kadang-kadang dah berkahwin, yang dah berkahwin ni kita buat muhasabah, tengok pasangan kita, tengok keluarga kita, nak tengok bagi kekuatan supaya sama-sama kuat menguatkan antara satu sama lain. Yang belum berkahwin lagi, kena tengok, pastikan nak cari pasangan tu, pastikan pasangan yang ada kekuatan iman. Sebab kita akan berhadapan dengan tribulasi, kita akan berhadapan dengan rintangan. Bukan main-main punya rintangan ni, rintangan yang kemuncak fitnah sampai Dajjal datang nanti. Kita akan berhadapan dengan ujian tersebut. Sebab tu al-usrah al-mahdiyin, keluarga yang mendapat hidayah perlu memastikan pasangannya itu pasangan yang betul-betul berubudiah kepada Allah, membina kekuatan, mencapai matlamat yang sebenar. Maka di sini ada beberapa prinsip yang kita nak kena tengok. Kita kena tanya balik. Bagi mereka yang dah berkahwin, kita betulkan balik. Bagi mereka yang belum berkahwin, jadikan ini sebagai prinsip asas untuk kita menghadapi tribulasi, rintangan-rintangan di akhir zaman, ketika berdepan dengan cobaan dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melalui Dajjal, melalui tentera Dajjal, melalui musyrikin, munafikin, melalui macam-macam sumber dia. Kita kena tengok kena tengok. Ini prinsip. Ini perkara yang menjadi, kita kata, yang memberi perlindungan, kekuatan kepada kita lah, insya-Allah. Yang pertama sekali kita kena review balik, muhasabah balik untuk berhadapan dengan situasi tribulasi akhir zaman ini. Keluarga kita ni perlu diikat. Ini maksud diikat. Balik Nabi kata sampai akhir zaman nanti Dajjal datang, suaminya kena ikat isterinya, anak-anaknya di tiang-tiang. Jadi secara tersurat betul, ikat kat tiang. Kalau dia jahat sangat nak ikut Dajjal, ikatlah, jangan bagi keluar, dia sesat nanti kan. Tetapi yang tersiratnya, yang sebenarnya, diikat dengan prinsip-prinsip al-usrah al-mahdiyin, prinsip-prinsip keluarga yang mendapat hidayah Allah. Ini kita kena muhasabah balik. Diri kita ni sama-sama lah, saya pun nak muhasabah diri saya juga. Sama-sama kita semua. Kita ni semua manusia kan. Yang pertama sekali diikat dengan prinsip ialah tujuan kita, matlamat kita mestilah matlamat yang baik. Maksudnya tujuan perkahwinan itu, tujuan keluarga al-usrah al-mahdiyin, tujuan kita bina keluarga itu mestilah matlamatnya matlamat yang baik. Apa maksud yang baik? Matlamat untuk mendapat redha Allah. Matlamat untuk mendapat takwa, membina takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, nombor 1. Jadi prinsip nombor 1, kita tengok apa matlamat keluarga kita, atau keluarga yang bakal dibina, yang nak dibina, apa dia. Kenapa? Kerana itulah pegangan, kita kata ikatan yang pertama. Ini masuk ikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man razaqahullah mar'atan salihah faqad a'anahu ala tatri dini
falyattaqillaha fi fasl libaqi atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tabrani. Siapa-siapa yang Allah anugerahkan dia seorang isteri, mar'atun salihah, isteri yang salihah, isteri yang baik, yang soleh, maka dia telah sesungguhnya ia telah menolongnya, Allah telah menolongnya menyempurnakan separuh daripada agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah yang separuh lagi. Jadi sebab tu saya kata dekat sahabat-sahabat sisi kita, bismillah, siapa yang belum berkahwin, kahwin cepat-cepat. Tapi jangan kahwin pilih dekat pasar malam. Pilih dekat shopping mall. Jangan pilih kat situ. Jangan pilih yang jadi artis, nampak cantik. Ada dia panggil apa dia panggil? Kata-kata apa dia panggil? Alah, dia panggil apa? Pandai cakap ni. Cakap apa dia panggil? Pandai cakap lah, pandai berlakon, cantik. Jangan pilih yang itu. Tapi pilihlah mereka yang salihah. Kenapa? Kerana siapa-siapa yang mendapat isteri yang salihah, maka Allah telah sempurnakan separuh agamanya. Jadi separuh lagi agama dia kena jagalah tarbiyah diri dia lah. Jadi yang pertama sekali, tujuan kahwin mesti untuk nak mendapat redha Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai sembang kemas, dia bukan sembang kemas. Apa dia panggil? Ada perkataan dia tu. Bila dia tanya soalan, kenapa? Sebab you ada dalam hati I. Macam tu. Apa nama dia panggil? Mata saya kata doktor sakit contohnya. Punchline. Punchline agaknya lah, tak tahulah. Punchline. Kan? Jadi pandai cakap-cakap, pandai berkata-kata, contohlah. Jangan Dalam hadis yang lain, dalam hadis dari Tabrani juga, dan At-Tirmizi dalam kitabnya Al-Isnad, Nabi SAW mengatakan, bila mana seorang hamba Allah itu berkahwin. Jadi bila seorang itu berkahwin, pick up line, pick up line, bukan pasal. Maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa dengan separuh agama yang lain. Jadi maknanya, pasangan kita tu adalah pasangan yang boleh membantu kita. Tujuannya yang pertama ialah membantu. Sebab tu dalam keluarga Al-Usrah Al-Mahdiyin, antara perkara yang penting yang kita kena tengok, dia ada matlamat-matlamatnya. Matlamat yang pertama, sempena nak mendapatkan mardatillah ini, keluarga yang mendapat hidayah Allah, dimulakan, keluarga ini dia bermula dengan membersihkan diri, mensucikan diri dia, membetulkan akhlaknya, dan mempersiapkan rohnya, jasadnya, akalnya untuk berjuang. Jadi keluarga Al-Mahdiyin ini, dia adalah keluarga yang duduk dalam proses tarbiyah, proses untuk membersihkan diri dia, hati dia, jasad dia, akal dia untuk berjuang. Dia fikir macam mana nak bangkit, nak berjuang. Maka Allah gambarkan dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa dan penciptaan, kesempurnaan penciptaan jiwa itu, lalu Allah ilhamkan, Allah berikan kepada dia jahat dan baik, fujur dan takwa. Sesungguhnya beruntunglah bagi siapa-siapa yang membersihkan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi maknanya matlamat dekat, matlamat pendek, tarbiyah. Jadi Al-Usrah Al-Mahdiyin, maknanya usrah yang mendapat hidayah Allah, kerja utamanya ialah membina tarbiyah di dalam rumah tangga. Membina tarbiyah. Ini menjadi tujuan keluarga. Supaya apa? Supaya kita dapat melengkapkan separuh agama yang Allah dah bagi separuh tadi. Jadi suaminya, isterinya sama-sama nak melengkapi. Sebab tu kita janjilah dengan isteri kita, dengan suami kita, saya bukanlah orang yang terbaik,
Saya bukan orang terbaik. Saya bukan orang yang terbaik, tapi insya-Allah saya akan memperbaiki kelemahan saya. Ada kelemahan tak? Banyak kelemahan. Semua orang ada kelemahan, semua orang ada dosa. Saya pun banyak lemah dan banyak dosa. Saya ni pun banyak keaiban dan kehinaan. Memang banyak. Tetapi bila kita tahu tu kelemahan, kita cubalah baiki. Cuba baiki. Semampu yang boleh. Semampu yang boleh. Itu maksudnya misi pertama di dalam rumah tangga yang mendapat hidayah Allah ialah tarbiyah. Itu misi pertama. Maknanya tarbiyah ni, maknanya kita nak memperbaiki diri kita, melaksanakan islah. Sebab tu orang-orang yang selamat di akhir zaman dengan dirinya dan keluarganya ialah mereka yang islah, melaksanakan pembaikan, melaksanakan pembersihan. Sebab apa? Itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahawa bila Allah bagikan kita isteri yang salihah ataupun suami yang saleh, sebenarnya bukanlah tujuan supaya kita ni kan boleh buat apa-apa yang, melainkan tarbiyah, melainkan supaya kita boleh mentarbiah diri kita. Itu maksud al-mahdiyin, mendapat hidayah. Jadi sebab tu hidupkan Quran, baca Quran. Kalau yang tak pernah mulakan pelan-pelan. Saya sebut kalau boleh jadikan satu hari 1 jam untuk Quran. Baca, tadabbur, hafal. Baca, tadabbur, hafal. Baca Quran. Jadi rumah kita ni jadi rumah Quran. Janganlah Quran ni bila hantar anak-anak pergi madrasah aja, pergi madrasah, anak-anak kita hafal 30 juz. Balik rumah tengok movie main game, habis hilang Quran. Jadi rumah tangga tu bukan rumah al-mahdiyin, bukan rumah tangga yang mendapat hidayah Allah, tapi rumah tangga yang mendapat malapetaka. Rumah tangga yang tidak ada di dalamnya Quran, yang tidak ada di dalamnya tarbiyah, maka rumah tangga itu sedang diserang oleh bencana yang lebih hebat daripada bencana yang ada di luar. Bencana banjir, bencana taufan, bencana tsunami, apa saja bencana yang ada di luar sana, ekonominya ke sebagainya. Kalau rumah kita tidak hidup dengan Quran, maka sebenarnya rumah kita sedang dilanda bencana. Kenapa? Kerana al-usrah al-mahdiyin, keluarga yang mendapat hidayah itu bermula dengan Quran yang hidup di dalam rumah tangga. Jadi kita kena peruntukkan masa. Lepas tu kalau kita kata tengok TV, tengok apa kan, itu menjadi aktiviti keluarga. Sekali-sekali kita bagi sama-sama. Kita buat sama-sama, insya-Allah. Jadi tujuan jangka masa pendeknya ialah kita nak membersihkan diri kita. Kalau baca 1 jam, kalau bacaan kita biasa, lancar, insya-Allah habis 1 juz. Saya nak cadangkan, kalau tak dapat 1 jam, buatlah setengah jam, ikutlah kemampuan kita. Tapi buat, jangan tak buat. Dan mesti meningkat. Di Gaza, Palestin, di Gaza, satu rumah ada 15 orang anak, sekarang 17 orang anak satu rumah. Satu ibu. Bukan 4 ibu, 1 ibu. 17 orang anak. Kalau tidak ada seorang pun daripada kalangan anak-anak tadi tidak menghafal Quran 30 juz, maka menjadi keaiban pada rumah tersebut. Ini di Gaza. Jadi dalam satu rumah mesti ada orang hafal Quran 30 juz. Jadi keaiban. Hari ni kita nak hantar anak pergi tahfiz, hantar anak kepada belajar Quran, kita rasa macam tak standard. Kalau hantar ke UK buat accounting, buat engineering, buat medicine, doktor, wah bangga. Anak pergi mana? Anak belajar pergi mana? Anak belajar pergi ke UK, Ireland. Buat apa? Dia buat medicine, perubatan. Wah, pandai anak awak ya, pandai sungguh boleh belajar sampai sana. Bangga belajar dengan orang barat. Medicine pula belajar bukan Tibun Nabawi, bukan belajar tentang natural party, belajar tentang Rockefeller punya medicine Rockefeller. Balik sini menyesatkan orang. Pakcik kena makan ubat, pakcik. Ubat ni yang menyembuhkan ni. Ubat ni menyembuhkan. Pakcik tak makan, pakcik akan sakit sampai bila-bila. Dia makan orang tua tu. Makan dengan sesat akidahnya sebab ubat yang menyembuhkan.
Bukan Allah yang menyembuhkan, ubat yang menyembuhkan. Ini doktor-doktor yang ada di barat. Kalau tidak ada kepahaman Islam, tidak ada keyakinan iman tadi, maka dia akan jadi Dr. Rockefeller. Sesat. Tapi orang kita tu, buat medical di Ireland wah, bagusnya, pandainya. Anak kamu pergi mana pula? Alah, anak saya kan belajar kat belakang rumah aja, madrasah tahfiz. Saya hantar masuk ke tahfiz tu. Dia dah adalah Quran, bacalah Quran, dapatlah 30 juz dah. Sekarang ni dia cuba mendapatkan syahadah Quran dan kemudian dia akan cuba buat sanad. Tapi itu ialah belakang rumah je itu. Rasa hina je belajar Quran. Rasa hina je hafal Quran. Rasa hina je nak menjadi orang yang boleh mengajar Quran dan orang yang boleh mendokong perjuangan Quran. Rasa hina. Kenapa? Sistem dah mendidik kita macam tu. Sistem jahiliah. Sistem jahiliah. Ma qadarallahu haqqu qadri. Mereka tidak meletakkan Allah kepada kedudukan yang sebenarnya. Al-Quran lebih mulia daripada medicine. Lebih mulia daripada engineering. Tapi orang tak nak pakat-pakat berlumba belajar Quran. Kenapa? Ni ustaz-ustaz kampung, ustaz-ustaz pakai kain tu bolehlah. Ustaz-ustaz pakai jubah tak pakai kain, dia kata macam itu. Ustaz-ustaz tak pakai kain, yang tak pakai jubah tu je lah. Kan? Yang janggut panjang-panjang tak bersikat tu, dia kata itulah yang baca Quran. Doktor dengan baju putihnya, dengan kotnya, dengan tie-nya, dengan pakaian yang nampak western, yang nampak hebat. Ini hebat ni. Bukan saya nak merendahkan sains, bukan. Tapi bagaimana pandangan hari ini, mereka melihat jahiliah itulah yang hebat. Mereka lihat barat yang tidak Islam. Kalau Islam tak apa. Kalau Islam tak apa. Yang tak Islam ni, yang mensyirikkan Allah itu dia nampak hebat. Sedangkan Quran dia nampak lekeh je Quran ni. Nak ngapal Quran tak ada apa. Tapi zaman Nabi SAW, Quran ni sumber tarbiyah. Jadi kalau rumah tangga kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber tarbiyah tadi, maka bila Allah uji dengan taufan, runtuh. Allah uji dengan dukhan, runtuh. Allah uji dengan semut pun runtuh. Kenapa saya sebut semut? Bukan sebab rumah banyak semut ke apa, tak, bukan. Kerana rintangan ujian fitnah kadang-kadang dia datang lebih halus daripada semut. Seperti syirik. Semut yang hitam, yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gelita. Hitam gelap tak nampak. Tiba-tiba itu yang meruntuhkan. Macam anai-anai. Sebut anai-anai kan, dia makan rumah kayu tu. Senyap, dia tak ada apa-apa, tak ada tengok apa. Tiba-tiba runtuh, reput, runtuh. Ni seperti anai-anai, seperti semut. Jadi sebab tu nak sebut ni tuan-tuan, yang pertama sekali ikat dengan matlamat yang betul. Maka matlamat yang betul itu, maka hendaklah dia duduk dalam tarbiyah. Duduk dalam tarbiyah. Ini ikatan yang pertama sekali. Kemudian ikatan yang kedua ialah kita ingin sama-sama meletakkan matlamat kita yang kedua ini ialah untuk bersama-sama mempersiapkan, membentuk supaya kebaikan yang ada di rumah ini bukan hanya untuk rumah ini tetapi juga untuk umat. Untuk membina kekuatan supaya menjadikan syariat Allah tertegak di atas muka bumi ini. Maka sebab itulah kita dalam kehidupan ini tidak boleh bermewah-mewah. Tidak boleh bermewah-mewah. Maka kita hendaklah hidup dalam keadaan sederhana. Kenapa hidup dalam keadaan sederhana? Kerana bila kita hidup sederhana, kita boleh infak pada jalan Allah. Kalau kita hidup bermewah, maknanya hati kita lemah, hati kita akan nak lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tak boleh nak infak, jadi bakhil. Jadi orang yang bakhil.
Jadi yang kedua ni tuan-tuan, ikatan Al-Mahdiyin ini ialah rumah tangga itu bukan sahaja dibina di atas asas-asas untuk membina kekuatan tadi dengan Quran, tetapi rumah tangga itu juga boleh melaksanakan dakwah dan jihad, membantu kebangkitan Islam di luar rumah. Di luar rumah. Maka apa yang kita perlu lakukan? Maka kita perlu lakukan nombor satu, pastikan hidup kita, rumah tangga kita tidak bermewah-mewah, sederhana. Kenapa? Kerana sikap yang terlalu menurut dunia ini adalah merupakan sikap-sikap yang akan tewas kalah ketika menghadapi tribulasi. Maka apakah yang kita maksudkan dengan sederhana sini? Kita kena tengok. Jadi keterikatan adalah kesederhanaan. Hidup kita ni tak boleh terlalu bermewah-mewah. Kenapa? Apa maksud sederhana tadi? Maksud sederhana itu ialah kita memelihara rumah tangga kita ini daripada berlebih-lebihan mengikut kemahuan nafsu. Mengikut kemahuan nafsu. Sehingga kita berlebih-lebihan dalam segala perkara. Antaranya di dalam harta, harta yang kita nak timbulkan, dalam kita berpakaian, dalam kita berlebih-lebihan, dalam kita makan, minum. Tapi tak boleh makan sedap ke? Boleh makan sedap. Makan sedap dalam rangka nak melahirkan kesyukuran pada Allah. Tapi kena ada masa kita makan yang tak sedap. Ada masalah. Ada masa puasa. Macam itulah lebih kurang. Baik, jadi sebut kat sini, kita ingin memadamkan angin-angin nafsu dalam rumah tangga tadi, sehingga membangunkan jiwa daripada diperhambakan oleh keinginan yang rendah. Kita tengok apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mengikut keinginan ni, salah satunya wanita lah kan, wanita. Ni Nabi sebut pasal wanita ni. Kita kena ambil maklum lah. Bukan maknanya semua wanita, tapi nak sebut sini kan antaranya. Apa kata Rasulullah SAW? Kan, wanita ataupun kaum wanita adalah ibarat tali-tali syaitan. Subhanallah. Haba'il syaitan. An-nisa haba'il syaitan. Ikatan-ikatan syaitan. Walaulah syahwat. Dan jika tidak kerana runtunan nafsu syahwat, maka wanita tidak dapat mempersonakan kaum pria. Jadi Nabi sebut ni bukan kata wanita ni tak elok, bukan. Nabi nak gambar sini kan, wanita ni emosinya kan tinggi, maka mudah disentuh oleh syahwat. Dan kalau tidak kerana runtunan nafsu syahwat tadi, maka wanita tak berminat pada laki-laki. Jadi wanita ni nak cari laki-laki lah, begitu. Berkata Ibrahim bin Adham, salah seorang daripada ulama sufi yang terkenal di Syria, pada tahun 776 Hijriah. Dia lahir sampai 838 Hijriah, kurang lebih lah. Bahawa orang-orang yang menjadi penagih perempuan, ini bagi laki-laki, orang-orang yang menjadi penagih perempuan tidaklah boleh diharap sebarang kebaikan daripada mereka. Kalau seorang ni penagih perempuan, suka pada perempuan ni, tidak boleh diharap kebaikan daripada mereka. Sebab tu pemimpin kita ni, salah satu kita tengok ni, pemimpin kita tak kira lah yang bernama pemimpin politik, pemimpin masyarakat atau pemimpin raja. Kalau kegemaran dia perempuan, selagi perempuan menjadi ketagihan dia, walaupun dah tua bangka, masih lagi perempuan juga, maka tak ada harapan kebaikan pada dia. Sebab apa? Nafsu tadi yang ada pada wanita. Ini bahaya. Bahayanya penagih perempuan. Ini penagih perempuan. Sebab itulah para suami mestilah mengetahui sekiranya ada apa-apa aktiviti hubungan kelamin ke sebagainya, jangan sampai keterlaluan sehingga berlebih-lebihan. Jadi sederhana saja. Dari sudut hubungan suami isteri pun kena sederhana. Baik.
Ini secara yang kedua, secara umum ikatan ni kesederhanaan, semua aspek sederhana. Yang ketiga, siapakah yang menjadi ikatan, kekuatan kepada satu keluarga? Al-usrah al-mahdiyin. Nombor 3 ni apa? Nombor 3 ni ialah kepribadian suami. Nombor 3 ni yang nak disebut pada malam ni. Suami itu menjadi asas kekuatan al-usrah al-mahdiyin. Kepribadian dia. Jadi kalau suami tidak ada kekuatan, kewibawaan, maka runtuhlah rumah tangga tersebut. Sebab tu kalau nak pilih laki-laki ni, yang perempuan-perempuan belum kahwin ni, pastikanlah laki-laki tu kan dia ada agama lah. Jangan pilih orang yang tak semayang. Kalau pilih orang tak semayang, susah kita nanti. Susah kita. Walaupun handsome, banyak duit. Oh, nanti tak apalah, saya nasihat kat dia nanti. Saya ni ustazah. Nanti saya nasihat kat dia, bila dia kahwin besok, saya suruh dia semayang. Kan? Jangan kita gamble lah macam itu kan. Baik. Jadi agama Islam memperingatkan para suami supaya jangan terlalu mengikut kemahuan isteri. Ini nombor 1. Suami yang menjadi kekuatan tadi, dia tidak mengikut isteri dia. Semua ikut. Kan? Menjaga kewibawaan dan kepimpinan dalam rumah tangga. Jadi yang pertama sekali, sebenarnya nak sebut sini kan, suami ni dia bukan maksud isteri itu tak betul, bukan. Sebab isteri ni sekiranya dia mengikut nafsu, syahwat atau mengikut emosi, maka suami itu tak boleh nak. Jangan ikut. Jangan ikut kemahuan. Bila jatuh kepribadian suami itu jatuh pada pandangan isterinya, maka akan menyebabkan runtuh rumah tangga. Ini saya perhati banyak saya perhati. Dan Imam Al-Ghazali juga telah menyatakan dalam kitab-kitabnya. Saya sebut sini. Saya bacakan apa kata Imam Ghazali. Dalam jiwa perempuan itu serupalah dengan dirimu. Jadi dalam jiwa perempuan itu sama dengan kamu. Kata Imam Ghazali, kamu ni suami. Jika kamu lepaskan sedikit tali penambatnya, kamu lepaskan, dia akan membawa kamu pergi jauh. Lepas pergi jauh. Tapi jika kamu kendurkan sejenak dari kekangan, kendurkan sekejap je, bagi dia lepas sekejap. Dan memegangnya dengan kemas pada waktu yang perlu. Masa betul kita pegang dia, maka engkau akan dapat memenanginya. Jadi maknanya dengan wanita ni janganlah kasar-kasar. Jangan pukul-pukul. Jangan herdik-herdik. Dengan wanita ni jangan kita gunakan fizikal kita. Kita ni lelaki nak guna fizikal dengan lelaki lain boleh lah. Pergilah bersilat dengan dia ke, jadi mak kilau, tak apa. Pertahankan keluarga dengan tenaga, tak apa. Jangan isteri, jangan guna kekerasan. Apa nasihat Imam Ghazali? Kan? Jangan kamu lepaskan tali tadi. Sehingga akhirnya kamu kena ikut dia. Kalau kita bayangkan kuda, kita ada tali yang megang kuda tu, kita lepas. Bila kuda dah jauh tu, dia lari, kita terpaksa kejar dia pula. Tetapi kendurkan sikit, pegang, supaya ada kekemasan dan kekuatan tadi, sehingga akhirnya dia akan mengikut dan berjaya memilikinya. Jadi kepribadian suami ini penting sangat di akhir zaman. Memainkan peranan yang besar dalam kehidupan berkeluarga. Jadi al-usrah al-mahdiyin, isteri sebagai tulang belakang, tapi suami ini perlu berwibawa. Jadi sebab itu suami yang ada perlu berwibawa ni sekarang, laki-laki ni. Saya tahu tak ramai laki-laki kan, perempuan ramai yang ikut ceramah ni, perempuan ni dia mudah dapat hidayah Allah, alhamdulillah. Kan, laki-laki ni kurang sikit, tapi tak apa kan. Yang ada kita ni, kita kena hidupkan kewibawaan. Bukan kuasa veto kuasa veto ni semua dia je, salah juga kan. Ada masa kita kena dengar, suami kena banyak mendengar, kena belajar mendengar. Walaupun kadang-kadang tu jadi kita kata apa, tak larat juga kan. Tapi tak apa, dengarlah sebolehnya kan. Suami sabar, kena sabar. Baik, andainya suami tidak menjadi orang yang terpenting dalam keluarga ataupun kehidupan isterinya, di mana isteri merasakan
ada ketegasan, ada masa tegas, ada masa kasih sayang. Maka sudah tentulah ikatan kekeluargaan kelamin tadi, laki perempuan tadi, suami isteri tadi akan mengalami kehancuran. Jadi bila perempuan tu dah rasa lebih baik, aku ni lebih pandai daripada engkau, dia kata. Kenapa? Aku ni degree, aku ni PhD, engkau ni kan SPM pun tak lepas. Dia cakap kat suami dia. Dia kerja eksekutif, isterinya kan, suaminya kerja sebagai buruh. Dia pun merendahkan suami. Bila dia dah merendahkan suami, saya perasan kebanyakan berpisah, bercerai. Bila kepercayaan tidak ada pada suami, dia akan pernah rendah kat suami. Itulah dia. Itulah dia. Dia akan habis. Oh, ada orang tegur bunyi ni. Kuat sangat. Ada orang buat apa namanya ni. Tak apalah. Jadi kita kena ada tegas, kita ada kasih sayang. Ada tegas, ada kasih sayang. Ya, sebab tu dalam hal ini kan, syarul nikahnya apa digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, janganlah suami itu menurut kemahuan isterinya sehingga ke batas yang boleh merosakkan akhlak isterinya. Jadi kita jangan ikut apa ni, kita ikut apa namanya isteri saja sampai kita akhlak kita pun jatuh. Jangan. Inilah digambarkan sebagai kewibawaan. Jadi dalam menghadapi akhir zaman, ni kita akan berhadapan dengan berbagai perkara. Suami kena jadi ketuanya, kena berwibawa. Sebab itulah siapa-siapa di kalangan kita hari ini kena ada ilmu lah. Macam mana cara kita nak sama-sama membimbing, membentuk keluarga kita tadi. Berkata Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali, ini cucu Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu, kata apa? Wallahi, ini kata Sayyidina Hasan. Cukup kot. Kata Sayyidina Hasan, wallahi, demi Allah, tidak adalah seorang lelaki yang menurut kemahuan nafsu isterinya, melainkan Allah akan menghumbankannya ke dalam api neraka. Ini kata-kata cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia apa? Lawanlah kemahuan kaum wanita, kerana pada demikian ada barakah. Jadi bila kita memegang tegas dalam satu perkara, tegas itu ada barakah. Ada barakah. Kasih sayang ada barakah. Jadi maknanya dia ada seimbang dua-dua tu. Celakalah orang yang menjadi hamba isteri. Ini queen control. Queen control. Jadi maknanya queen control ni adalah merupakan kecelakaan kepada rumah tangga tersebut. Ini siapa sebut ni? Ini bukan Rasulullah SAW. Ini disebut oleh Sayyidina Hasan bin Ali, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman-zaman dia pun dah ada perkara ni berlaku. Ada perkara ni berlaku. Jadi sebab itulah kita lihat bagaimana keadaan kekeluargaan itu perlu kita sama-sama seimbangkan. Jadi sebab itu bagi suami, jagalah takwa. Jagalah warak. Pada seorang isteri kan, jagalah kan emosi. Jagalah segala yang ada dalam ni yang menyebabkan mungkin akan memusnahkan keluarga. Suami pula kena jaga takwa. Jadi masing-masing ada. Sebab apa? Bila diuji nanti, kalau kita tak bina yang ini, kita tak membina kekuatan takwa, kekuatan akhlak, kekuatan iman tadi, maka bila Allah uji kita dengan tribulasi, datangnya dukhan, datangnya dajjal, datangnya semua, datang macam-macam ujian ni, maka pada ketika itu keluarga tadi akan tewas. Jadi kita nak kena sama-sama bina kekuatan kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung lagi berkenaan dengan al-usrah al-mahdiyin ini, tentang bagaimana cara kita mengurus masalah, mengurus tribulasi. Ni kita cerita pasal muqaddimah kepada tribulasi ni, kita perlu ikat dengan perkara-perkara tersebut. Bagaimana bila tribulasi datang, kita tengok sikit apa kata-kata para ulama kita review baliklah apa yang dikatakan oleh para ulama kita, apa yang dikatakan oleh para rasul, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan boleh jadi panduan kepada kita, insya-Allah. Baik. Jadi saya tengok sini ada juga soalan-soalan. Macam-macam lah. Ada komen kat sini macam-macam lah. Komen-komen
ikut trend lah, macam-macam. Tak apalah, nanti baca kemudian lah. Saya tak sempat nak baca ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita doalah supaya hidup kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita sentiasa dalam hidayah Allah, sentiasa dalam rahmat Allah. Kita minta supaya Allah berikan kepada kita barakah. Barakah macam mana doa yang diberikan oleh kita bila orang baru berkahwin, kita doa supaya Allah beri barakah. Sebab barakah ni lah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi mudah-mudahan Allah akan kuatkan kita. Kalau ada masalah, jangan mengikut emosi kita, jangan mengikut apa yang ada. Mula-mula mengadu ke Allah dulu. Mengadu ke Allah, tak apa, mengadu ke Allah. Jangan mengadu kat manusia, mengadu ke Allah. Ya Allah, aku sedih, ya Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Minta ke Allah. Ya Allah, aku susah, ya Allah. Minta ke Allah. Kemudian lepas tu minta tolong ke Allah. Mengadu ke Allah. Yang kedua minta tolong. Jangan minta tolong kat makhluk. Jangan minta tolong ke Allah. Minta ke Allah, ya Allah, macam mana nak buat, bagilah panduan. Yang ketiga, baru kita berusaha. Berusaha apa? Jumpa orang yang pandai-pandai sikit, ustaz ke, kaunselor ke, siapa-siapa ke. Usaha, baru cakap, macam mana saya tak tahulah, saya ada sakit ni. Macam mana saya nak ni, tahu tak? Itu usaha. Bukan kita mengadu kat dia, bukan kita minta tolong dia. Kita berusaha nak mengatasi ujian Allah tu dengan cara iman. Jadi bila Allah izin, kita syukur. Bila Allah tak izin, tak sembuh contohnya, kita sabar. Minta lagi kat Allah. Macam itu. Kemudian kita memperkuatkan diri kita dengan ikatan-ikatan yang saya sebut tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah di atas jalan kebangkitan Islam, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.